Terima kasih, Tuan Ketua. Saya nak jawab dulu arau dia. Kerajaan tidak anti orang kaya, tapi kerajaan memang anti orang yang sakau. Saya kawan dengan semua orang, kita kawan dengan, termasuk kawan dengan arau, jika arau tidak sakau. Saya jawab, terima kasih kepada semua ahli-ahli parlimen yang telah terlibat dalam perbahasan RUU ini, dan saya akan cuba untuk menjawab semua soalan. Kalau soalan tidak dapat dijawab dalam masa yang diperuntukkan, saya mohon untuk memberikan secara bertulis. Pertama sekali, sudah tentu perbahas pertama kita, YB dari Pendang, bertanya tentang beberapa isu, contohnya tentang keselamatan data dan keselamatan sistem e-invoice, yang juga telah dibangkitkan oleh beberapa orang ahli parlimen. Dalam aspek ini, kerajaan akan memastikan bahawa LHDN memberi keutamaan supaya data dalam sistem My Invoice itu sentiasa terjamin dari segi keselamatan melalui pematuhan terhadap dasar keselamatan ICT LHDN dan surat perkeliling, garis panduan pengurusan maklumat melalui perkomputeran awan ataupun cloud computing dalam perkhidmatan awam, serta garis-garis panduan dasar dan perkeliling tentang keselamatan ICE kerajaan yang berkuat kuasa. Kita juga akan mengambil piawaian industri standard dengan izin untuk memastikan faktor keselamatan terpelihara. Sebenarnya pelaksanaan e-invoice ini merupakan satu mekanisme untuk meningkatkan pematuhan cukai, terutamanya dari segi menutup kelompangan yang wujud dengan sistem sekarang. Langkah ini akan memberikan pelbagai manfaat. Ini juga ditanya kepada kerajaan, kepada pentadbir cukai dan juga kepada perniagaan, terutamanya dari segi meningkatkan kecekapan perniagaan, dari segi pelaporan, dari segi pengurusan dokumen-dokumen kewangan, pelaporan cukai dan sebagainya, dan sekaligus membantu untuk menangani masalah ekonomi bayangan ataupun shadow economy dengan izin. Selaras dengan pelaksanaan e-invoice dan TIN yang menyalurkan data invoice secara real time, dia dapat meningkatkan kecekapan pengesanan trend aktiviti ekonomi, analisa risiko, fokus audit siasatan secara lebih tepat dengan keberhasilan, supaya dapat keberhasilan yang lebih tinggi. Langkah ini, e-invoice ini kita berharap yang dirancang ini akan mendatangkan hasil lebih kurang ataupun melalui langkah-langkah e-invoice bersamaan dengan langkah-langkah untuk melaksanakan pencukaian yang lebih efektif dan berkesan, maka pada tahun depan kerajaan mensasarkan ada kutipan tambahan sebanyak lebih kurang 2 bilion ringgit. Ini hanya untuk fasa pertama, di mana hanya lebih kurang 5,000 syarikat yang mempunyai pendapatan dan hasil jualan setahun lebih daripada RM1 juta. Dan saya nak juga menjawab tadi apa yang dibangkitkan oleh Arau dan beberapa orang yang lain. Dia sebenarnya bukan dilaksanakan pada bulan Januari ini, berkuat kuasa, dan kita akan laksanakan projek perintis ataupun piloting, percubaan dengan beberapa syarikat secara sukarela. Pelaksanaan secara mutlak untuk syarikat dengan hasil ataupun jualan 100 juta setahun akan bermula bulan Ogos. Jadi kita ada masa beberapa bulan lagi, dan sebelum ini LHDN sudah pun sebenarnya melakukan pelbagai sesi libat urus. Sistem e-invoice ini bukan satu sistem yang baru, dah banyak digunakan di negara-negara lain, dan kita yakin bahawa dengan masa yang ada, dengan sesi libat urus yang telah pernah dilakukan, kita mempunyai masa yang secukupnya untuk memastikan kelancaran sistem ini. Shadow economy juga satu isu yang banyak dibangkitkan. Untuk makluman, laporan daripada Economic Outlook pada tahun 2021 telah menunjukkan bahawa saiz shadow economy Malaysia telah menunjukkan kadar penurunan. Secara puratanya, bagi tempoh 2010 hingga 2019, shadow economy atau ekonomi bayangan adalah dianggar sebanyak 21.2%. Ya, kalau banding dengan 10 tahun yang sebelumnya, tahun 2000 sehingga 2009,
saiz ekonomi bayangan adalah lebih kurang 30.2% berbanding dengan KDNK. Duanya, isu yang juga dibangkitkan oleh Pendang dan ahli-ahli yang lain tentang GMT ataupun Global Minimum Tax. Global Minimum Tax ini sebenarnya kita merupakan satu mekanisme peringkat antarabangsa dari segi amalan terbaik tentang percukaian. Tak kiralah dia tidak ada apa-apa konspirasi kenapa kita buat bersama dengan UK. Malah ada beberapa buah negara lain yang turut melaksanakan GMT ini. Dan pelaksanaan ini adalah berdasarkan prinsip common approach ataupun pendekatan yang selari, setara, di mana setiap negara mempunyai hak untuk memutuskan tarikh pelaksanaan GMT. Malaysia akan melaksanakan GMT di bawah Globe Rules ini mulai tahun 2025 bagi memberikan masa kepada pihak industri untuk bersiap sedia dan membolehkan kerajaan memantau kesan GMT kepada negara yang sudah pun melaksanakannya. Sudah pun ada negara-negara yang melaksanakan dasar GMT ini pada tahun ini terutamanya. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selain Malaysia, negara-negara lain di rantau ini yang bakar melaksanakan GMT pada tahun 2025 termasuk negara tetangga kita, Singapura, Thailand, juga Hong Kong. Untuk YB Segamat yang telah membangkitkan isu justifikasi pemansuhan tempoh 120 hari dalam Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan lain-lain Akta Cukai tidak langsung, saya telah jelaskan. Sebenarnya keperluan ataupun peruntukan berkaitan 120 hari ini adalah untuk mendapatkan pengesahan dan kita memansuhkan keperluan ini untuk memudahkan pentadbiran cukai. Sebab undang-undang yang sedia ada memberikan kuasa kepada menteri untuk menetapkan kadar cukai contohnya, dan kertas statut juga akan dibentang ataupun lay dengan izin dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memberitahu tentang perubahan contohnya pada kadar cukai. Jadi Dewan ini masih mempunyai peluang untuk menyertai ataupun membahaskan apa-apa yang terkandung dalam kertas statut. Apa yang kita masukkan ialah 120 hari selepas pembentangan ataupun the laying dengan izin of kertas statut kena diberikan sekali lagi, dibentang sekali lagi dalam risalat. Proses kedua itu kita masukkan demi untuk memudahkan pentadbiran cukai. Tentang isu cukai pelancongan, maksud pengendali perkhidmatan bercukai dari juga dibangkitkan oleh Segamat dalam perundangan Akta Cukai Pelancongan. Pihak yang menentukan pengendali perkhidmatan bercukai atau dengan kata mudah operator hotel adalah Menteri Kewangan. Pindaan yang dibuat ke atas akta tersebut hanyalah berkaitan dengan prescribed form dengan izin, di mana borang-borang yang akan digunakan dalam operasi cukai tersebut akan ditentukan oleh Ketua Pengarah Kastam. Tiada keperluan lagi untuk dibuat melalui peraturan. Langkah ini sebenarnya juga untuk memudahkan proses pentadbiran, terutamanya jika ada keperluan untuk membuat pindaan kepada borang-borang yang diguna pakai. Habis Segamat juga cadangkan tentang layanan percukaian, perbelanjaan, pemeriksaan, rawatan, pergigian dikecualikan kepada perokok. Buat masa ini tidak ada diskriminasi terhadap perokok. Dia boleh dituntut, tak kira sama ada pembayar cukai itu merupakan perokok atau tidak. Dan juga cadangan untuk memperluaskan pengecualian cukai rawatan pergigian kepada ibu bapa. Sebenarnya pembayar cukai juga boleh claim ataupun tuntut pelepasan cukai rawatan pergigian mulai tahun depan dengan hak nilai sebanyak RM1,000. YB Bacok telah membangkitkan beberapa isu dan cuba untuk pertama sekali tentang mekanisme e-invoice. Beberapa hasil tambahan saya dah jawab tentang hasil tambahan tu lebih kurang 2 bilion ringgit. Dan LHDN dalam kaedah untuk beralih kepada sistem e-invoice ini telah membangunkan dua mekanisme penghantaran e-invoice, iaitu satu,
portal My Invoice yang dibangunkan oleh LHDN, dan kedua, Application Programming Interface API yang berkaitan. Pembayar cukai boleh memilih mekanisme yang paling sesuai untuk menghantar e-invoice kepada LHDN berdasarkan keperluan dan kehendak perniagaan masing-masing. Dan juga ada insentif-insentif dari segi pendigitalan dan sebagainya yang diberikan melalui belanjawan untuk memudah cara syarikat-syarikat pembayar cukai beralih kepada sistem e-invoice. Berhubungan dengan pindaan PITA, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa PITA Forward yang sentiasa mengadakan libat urus dengan pihak Petronas dan juga syarikat minyak dan gas antarabangsa. Dan antara pindaan yang kita laksanakan pada hari ini tentang secondary recovery dan sebagainya merupakan hasil daripada perbincangan ataupun penambahbaikan dalam jawatan kuasa PITA Forward tersebut. Industri vape, saya ucapkan terima kasih atas apa yang telah dibangkitkan itu. Kerajaan sebenarnya sedang merangka kawal selia industri melalui undang-undang ataupun undang-undang kawalan produk merokok yang sedang digubal oleh Kementerian Kesihatan yang telah baru diumumkan itu. Jumlah kutipan duty excise ke atas cecair nikotin saya akan kemukakan secara bertulis kepada YB Bachok. Duty excise ke atas kenderaan. YB Bachok ingat sebab ini merupakan manifesto Pakatan Rakyat pada PRU ke-13. Masa itu PAS bersama dengan DAP. Tapi tidak disebut dalam manifesto Pakatan Harapan. Sebaliknya disebut dalam manifesto YB Bachok dalam PRU 14 di bawah gagasan sejahtera. Jadi buat masa ini kerajaan tidak mempunyai hasrat untuk memansuhkan kenaan duty excise ke atas kenderaan. Ini seterusnya oleh YB Tuaran yang bercakap sudah tentu pasar hak rakyat Sabah. Pertanyaan yang berhormat tentang jumlah kutipan hasil negeri adalah berkaitan dengan salah satu perkara yang dirujuk dalam saman yang telah difail ke mahkamah terhadap Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Justru saya tidak dapat memberikan ulasan atau jawapan atas dasar subjudis ke atas kes mahkamah tersebut. Pembahagian kutipan cukai antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di Malaysia ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dan berdasarkan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Persekutuan memiliki bidang kuasa tertentu dalam hal cukai, manakala Kerajaan Negeri juga memiliki bidang kuasa masing-masing. Secara umumnya, kerajaan bertanggungjawab untuk kutip cukai yang dikenali sebagai cukai-cukai persekutuan seperti cukai pendapatan individu dan korporat, cukai jualan, cukai perkhidmatan dan cukai import. Hasil daripada cukai-cukai ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan persekutuan. Di sisi yang lain, kerajaan negeri berperanan dalam mengutip cukai yang dikenali sebagai cukai-cukai negeri, cukai-cukai tanah, cukai harta, cukai perniagaan dan beberapa cukai kecil yang diberi bidang kuasa kepada mereka. Hasil ini digunakan oleh kerajaan negeri untuk membiayai perbelanjaan awam di peringkat negeri. Walaupun terdapat pembahagian bidang kuasa ini, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bekerjasama dalam beberapa hal untuk memastikan keselarasan dan koordinasi dalam sistem cukai. Misalnya, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan berunding tentang perkara-perkara seperti peruntukan perbelanjaan, perbelanjaan pembangunan, perbelanjaan infrastruktur di peringkat negeri dan sebagainya. Pembahagian kutipan cukai antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri adalah penting untuk memastikan sumber kewangan yang mencukupi bagi kedua-dua entiti kerajaan tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menyediakan perkhidmatan awam dan pembangunan di Malaysia. Dalam aspek pemberian ataupun pengakhiran kepada wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak, Kerajaan Perpaduan telah meningkatkan contohnya pemberian khas interim untuk Sabah dan Sarawak kepada 300 juta setiap wilayah bagi tahun 2023. Jadi saya harap perkara ini kita boleh terus perincikan dan ucapkan terima kasih sekali lagi kepada YB Tuaran yang memang mempunyai semangat pembelaan hak negeri. Pada YB Kuala Terengganu pula membangkitkan tentang implikasi terutamanya tentang GMT 15% kepada MNE
tapi syarikat-syarikat multinasional Dibuat yang sikit penjelasan, sedang KYB. menerima insentif. Silakan. Pertanyaan yang saya bangkitkan dalam perbahasan tadi ialah apakah dalam perundingan nanti di antara kerajaan negeri dan persekutuan itu akan mengambil kira keputusan-keputusan yang dibuat oleh Majlis Perunding pelaksanaan MSCC 3, yaitu merujuk kepada artikel 112D itu. Apakah sebenarnya penelitian Kementerian Keuangan? Saya difahamkan yang perundingan dibuat tanpa merujuk kepada bagaimana kita melihat artikel 112D itu, yaitu apa sebenarnya yang dirunding? Adakah setakat merunding dia punya kuantum atau merunding jenis-jenis cukai ataupun hasil yang dipungut yang boleh dimasukkan dalam jumlah itu? Apakah itu yang dirunding atau apa sebenarnya yang mau dirunding? Sebab hari ini apabila kita bertahan dengan interim itu sebenarnya RM300, ya kurang daripada itu, banyak interpretasi dari segi undang-undang di situ. Jadi apa yang mau dirunding itu sebenarnya? Terima kasih kepada YB Tuaran. Mungkin dari segi pendirian Kementerian Kewangan, sebenarnya platform itu adalah antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah dan Sarawak. Tetapi kita akan bagi secara bertulis tentang pendirian Kementerian Kewangan dari segi aspek yang YB tanya itu tentang perkara 112D secara bertulis. Implikasi GMT 15% kepada MNE yang terutamanya sekarang tengah menerima insentif. Dari segi pelaksanaan, setiap syarikat yang terkesan perlu kemukakan borang nyata dalam tempoh 18 bulan dari tarikh tutup kewangan beraudit syarikat. Pada masa ini, MOF ataupun Kementerian Kewangan sedang memuktamadkan kajian tentang kesan pelaksanaan GMT di Malaysia, termasuklah kesan kepada insentif sedia ada, anggaran dan juga anggaran hasil yang bakal diperoleh dalam pelaksanaan GMT ini. Pelaksanaan ini seperti yang saya telah maklumkan adalah berdasarkan Globe Rules yang dikeluarkan oleh OECD. Dan tiada perbezaan dari segi technicality pelaksanaan GMT di antara Malaysia atau UK dan negara-negara lain. Dari segi impak terhadap insentif percukaian yang ditawarkan oleh Malaysia apabila GMT dilaksanakan, GMT hanya terpakai ke atas MNE yang mempunyai pendapatan global tahunan kumpulan syarikat sebanyak euro ataupun 750 juta euro setahun untuk 2 tahun kewangan. Kumpulan syarikat yang tidak mencapai nilai ambang tersebut tidak akan tertakluk kepada kenaan cukai GMT 15% di bawah Pillar 2 dalam hal ini. Oleh itu, insentif sedia ada masih boleh ditawarkan oleh Malaysia kepada MNE yang mempunyai pendapatan global tahunan kurang daripada 750 juta euro itu. Manakala syarikat-syarikat yang tertakluk kepada kenaan skop GMT, Kementerian Kewangan sedang mengkaji insentif sedia ada bagi memastikan kita kekal relevan untuk menarik pelabur langsung asing ke Malaysia dan pada masa yang sama memenuhi kehendak piawaian percukaian antarabangsa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kalau kita gagal ataupun tidak melaksanakan GMT, maka negara yang melaksanakan GMT mereka berhak untuk mengutip top up tax kepada nilai 15%. Contohnya kalau kita tidak mengenakan cukai 0% kepada syarikat yang tertakluk kepada cukai GMT itu, maka negara asal syarikat tersebut boleh mengenakan cukai 15% tersebut ke atas syarikat itu. Ini bermaksud negara kita akan kehilangan hasil cukai jika kita gagal untuk observe dengan izin pelaksanaan GMT. Kepada YB Taiping tentang salah satu inisiatif baru iaitu pengenalan e-invoice, tadi saya dah jawab agak panjang. Mungkin kalau perlu sesi lain kita boleh jumpa di luar, tetapi saya rasa saya dah bagi apa yang telah kita katakan kelebihan dan juga kenapa kita melaksanakan e-invoice, bila nak laksanakan, bukan 1 Januari berkuat kuasa, tetapi kita akan melaksanakan projek rintis ataupun pilot project pada 1 Januari. Jadi tidak wajib, secara sukarela beberapa syarikat telah menawarkan diri
untuk terlibat sama, dan kita hanya mewajibkannya bermula Ogos tahun depan dengan syarikat yang mempunyai hasil dan jualan tahunan lebih 100 juta setahun. Itu pun lebih kurang 5,000 syarikat. CKHT penyata terpindah Seksyen 15A cukai tambahan perlu dibawa pada hari taksiran tersebut. Adakah ia praktikal? Adakah ia praktikal? Untuk makluman, berdasarkan pindaan seksyen tersebut, borang nyata terpindah dikemukakan oleh pembayar cukai sendiri dalam tempoh 6 bulan dari tempoh genap masa pengemukaan penyata asar. Jadi pembayar cukai perlu membuat bayaran balik sebaik saja borang nyata terpindah dikemukakan. Anggaran hasil kerajaan bagi pengenaan duty stamp 4% kepada bukan warga negara pula adalah sebanyak lebih kurang 70 juta setahun, dan pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama sehingga RM500,000 mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember tahun 2025. Selain itu, melalui Belanjawan 2023 juga kerajaan telah mengumumkan bahawa pengecualian duty stamp sepenuhnya diberi ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah kediaman pertama bernilai tidak melebihi RM500,000 akan diteruskan. Okey. Pengecualian RM10 itu untuk beneficiary harta pusaka terpakai kepada bukan warga negara, dan peruntukan ini tidak menghadkan sama ada beneficiary warga negara atau tidak selagi mana nama beneficiary itu ada dalam senarai pewaris harta si mati di bawah estate yang sama. Ya, sistem taksir sendiri, peruntukan akta membenarkan semakan semula dibuat oleh pembayar cukai. Selaras dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri, pembayar cukai perlu membuat pengiraan sendiri bagi mengira CKHT. Pembayar cukai perlu membuat pengiraan CKHT berdasarkan kepada harga pelupusan dan harga pemerolehan beserta perbelanjaan sebenar yang dikemukakan. Rekod dokumen sokongan perlu disimpan dalam tempoh 7 tahun daripada tarikh taksiran, dan pembayar cukai boleh merujuk pada garis panduan CKHT yang sedia ada. Yang Berhormat Timbalan Menteri, masih banyak lagi. Bagi seminit lah, mungkin saya cuba untuk jawab sebanyak yang boleh dalam seminit. Kalau tidak, saya akan bagi dalam jawapan bertulis. Untuk menangangi isu ekonomi bayangan tadi, sambung juga dengan apa yang telah dibangkitkan dan juga oleh YB Machang, antara langkah yang dilaksanakan oleh Jabatan Kastam Diraja. Tadi saya sebut tentang LHDN terutamanya, tapi sekarang Jabatan Kastam Diraja dengan kerjasama agensi penguatkuasaan yang lain ada seperti berikut. Operasi khas ke atas barangan kritikal dan berduty tinggi yang diimport di pelabuhan dan pintu masuk negara melalui pemeriksaan dokumen dan sebagainya. Operasi bersasar di pelabuhan-pelabuhan utama dengan mensasarkan komoditi berisiko tinggi, melaksanakan pengauditan dengan lebih cekap bagi membendung ketirisan hasil dan memastikan perundangan cukai dipatuhi, dan menjalankan siasatan ke atas kes-kes berprofil tinggi yang melibatkan ketirisan hasil yang besar serta melaksanakan kajian semakan ke atas bil tuntutan yang tidak berasas. Isu nikotin, sekali lagi tentang duty excise, saya rasa ada dua isu yang berbeza, sebab sebelum ini vape digunakan secara berleluasa tanpa kawalan dan juga tanpa pencukaian. Ya, berdasarkan kepada satu kenyataan World Health Organization, pengenaan cukai juga merupakan satu kaedah, ya, untuk mengurangkan accessibility dengan izin ataupun kebolehcapaian, kebolehdapatan terhadap sesuatu sesuatu produk. Jadi dengan mengenakan cukai, kos jualan akan meningkat dan ia akan mengurangkan kebolehdapatan produk tersebut kepada kumpulan sasaran yang terlibat. Jadi saya rasa it is dua perkara yang berbeza. Kita nak mengawal, kita nak melarang
Waimah kita nak ban ataupun kita nak mengelakkan generasi yang depan daripada merokok dengan pengenaan cukai. Ini tidak ada perkaitanan yang rapat. Okey, mungkin akhir sekali sebab Arau ada bangkitkan isu ini tentang Akta Petroleum, tentang pindaan kepada perubahan sempadan hak negeri. Akta Petroleum pindaan tidak melibatkan perubahan sempadan hak negeri dan persekutuan. Itu satu jawapan yang ringkas kepada Arau. Saya rasa itu saja. Kebanyakan isu-isu yang dibangkitkan telah pun saya jawab. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dewan Yang Mulia ini atas perbahasan dan juga idea-idea dan cadangan yang telah dibangkitkan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan